Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan SPM tingkatan 5. Saya Cikgu Rosli bin Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan akan menyampaikan tajuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu rekod tak lengkap. Okay, sebelum kita mula tajuk ini, para pelajar tentu telah pun belajar tajuk ini dalam kelas sebelum kita menghadapi PKP. Jadi mungkin sedikit sebanyak pengetahuan yang pelajar dapat dalam kelas itu membantu dalam mengingat kembali apa yang telah dipelajari dalam tajuk ini. Okey, tajuk ini sebenarnya berkaitan dengan kehidupan seharian kita, yang mana melalui tajuk ini agak istimewa tajuk rekod tak lengkap ni, kerana melalui tajuk ini pelajar akan lebih dekat dengan kehidupan seharian peniaga-peniaga kecil khasnya yang tidak membuat catatan bergu atau catatan rekod perekonomian dengan cara yang betul. Jadi kita boleh membantu para peniaga ini dengan mendapatkan modal awal, modal akhir, untung atau rugi perniagaan, dan seterusnya dapat menyediakan penyata kedudukan keuangan pada tahun berkenaan. Jadi kita mulakan tajuk ini yang merupakan video yang ketiga dalam siri Perlis Mengaji Tuition Online. Okey, kita lihat tajuknya rekod tak lengkap, dan hari ini cikgu akan mengajar kaedah perbandingan. Okey, melalui kaedah, jadi dalam rekod tak lengkap ni sebenarnya kita ada dua kaedah penentuan untung dan rugi, iaitu menggunakan kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. Jadi kita lihat pada soalan hari ini. Okey, berdasarkan kepada soalan, Encik Zulkarnain memulakan perniagaan Nick Market pada 1 Januari 2018 di Air Keroh, Melaka. Rekod perniagaannya disimpan tanpa mengikut sistem catatan bergu. Jadi perkataan tanpa mengikut sistem catatan bergu tu bolehlah dianggap sebagai soalan ini berkaitan dengan rekod tak lengkap. Okey, baki di bawah ini diperoleh daripada buku catatannya. Okey, suka cikgu ingatkan di sini 1 Januari ni apabila jumpa soalan yang berkait dengan tarikh-tarikh, dua tarikh penting, iaitu awal dan juga akhir, pelajar bolehlah menulis di atas 1 Januari ini sebagai awal ataupun baki bibi. Okey, awal atau baki bibi. Okey, pada 31 Disember kita boleh mengecam atau mengkelakar soalan ini sebagai akhir, baki HB dan PKK. Okey, cikgu ulangi. Akhir slash baki HB slash dan juga PKK. PKK itu adalah singkatan daripada penyata kedudukan keuangan. Okey, penyata kedudukan keuangan biasanya dia kita sediakan pada akhir tempoh perakaunan. Macam contoh di sini 31 Disember 2019. Jadi kita boleh anggap inilah antara item-item atau butir-butir yang perlu kita masukkan dalam penyata kedudukan keuangan nanti. Okey, kita teliti dulu soalan ni satu persatu. Okey, berikut adalah senarai aset dan juga liability bagi dua tempoh ini. Okey, contoh kenderaan, pelajar boleh mengecamnya sebagai aset. Begitu juga dengan perabot, aset. Akaun belum terima pun aset. Okey, bank kita lihat jika bakinya positif maka kita anggap dia sebagai aset. Manakala pada 31 Disember dalam kurungan ni kita anggap dia sebagai overdraft atau liability. Jadi untuk 1 Januari bank menjadi aset. Inventory. Okey, inventory pada 1 Januari sebagaimana kita dah tulis di atas, inventory pada 1 Januari adalah
inventory awal. Dan pada 31 Disember kat sini adalah inventory akhir. Okey, begitu juga inventory ni adalah aset. Komisen belum terima 230 juga aset. Akaun belum bayar liability. Kadar bayaran belum bayar liability. Okey, insurans prabayar pada 1 Januari tidak ada, dia hanya ada pada 31 Disember. Jadi insurans prabayar ini adalah aset. Okey, susut nilai terkumpul kita tandakan sebagai aset, tetapi sebenarnya dalam pengiraan kita akan tolak perabot kos, pada harga kos akan ditolak. Kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul perabot. Jadi memahami soalan tu adalah penting. Jadi harap-harap pelajar dapat tumpukan perhatian dengan mengambil gambar soalan ini. Jadi untuk memudahkan kita berbincang nanti. Okey, kita teruskan dengan maklumat tambahan. Okey, bahagian maklumat tambahan ini agak penting kerana pengiraan adalah berdasarkan kepada maklumat tambahan. Dan biasanya dalam pemakahan semasa peperiksaan, maklumat tambahan ini diambil kira dan diberi markah. Okey. Jadi adalah penting kita melihat kepada maklumat tambahan dengan teliti. Okey, jadi untuk memudahkan pelajar membuat pengkelasan dan juga pengiraan, jadi cikgu akan lihat satu persatu maklumat tambahan. Okey, contohnya maklumat tambahan 1. Pada 1 April 2019, perabot yang bernilai 2,400 dibawa masuk dari rumah pemilik untuk kegunaan perniagaan. Kadar susut nilai perabot setahun adalah 10% atas kos. Okey. Suka cikgu ingatkan di sini kepada para pelajar yang perniagaan ini bermula pada tahun 2018. Jadi soalan yang kita dapat ni adalah setelah berlalunya setahun. Jadi kalau dia mula pada bulan Januari 2018, pada 31 Disember 2018 adalah tahun pertama. Jadi ini adalah tahun yang kedua. Okey, apabila pemilik membawa masuk dari rumah, membawa masuk aset, ini kita anggap sebagai, pelajar boleh tanda nombor 1 ni sebagai maklumat tambahan atau dipanggil MT, maklumat tambahan 1 ni, yang ni adalah modal tambahan. Okey, tandakan sebagai modal tambahan untuk nombor 1. Penting untuk bahagian seterusnya. Okey, perkara yang kedua, pemilik perniagaan membuat ambilan tunai 300 setiap bulan dalam tahun keuangan itu. Okey, maksud dia pada tahun keuangan yang bermula dari 1 Januari 2019 sehinggalah 31 Disember 2019, pemilik setiap bulan mengambil sebanyak 300. Okey, RM300 kalau kita darab dengan 12 bulan, kita akan dapat jumlah setahun iaitu ambilannya sebanyak 3,600. Yang ini perkara yang kedua, ini maklumat tambahan kedua, pelajar dikendaki menanda sebagai ambilan. Ya. Okey, nombor 1 tadi kita tanda sebagai membawa masuk modal tambahan. Jadi modal tambahan, nombor 2 adalah ambilan. Perkara ketiga, seorang daripada akaun belum terima diisytiharkan muflis dan hutangnya bernilai 500 dihapus kira. Perkataan dihapus kira itu bersamalah maksudnya dengan hutang lapuk. Bermakna seorang sejumlah iaitu RM500 daripada jumlah akaun belum terima mestilah ditolak 500 kerana berlakunya hutang lapuk, iaitu hutang lapuk maksudnya hutang yang tidak dapat dikutip semula, biasanya untuk tempoh yang melebihi 3 bulan dan ke atas. Okey, perkara keempat.
Perkara keempat, peruntukan hutang ragu dianggarkan 5% daripada akaun belum terima bersih. Okey, perkataan akaun belum terima bersih ni bermaksud daripada sejumlah akaun belum terima yang ada, itu 14,580 pada 31 Disember. Pelajar naklah tolak 500 jadi 14,080. Okey, daripada jumlah tu barulah kita darabkan dengan 5%. Inilah yang maksudnya akaun belum terima bersih. Maksudnya setiap satu maklumat tambahan ni dikira berdasarkan turutan. Pelajar kena mengambil kira nombor 3 dahulu sebelum mengambil kira ataupun meneliti soalan daripada maklumat tambahan yang keempat. Okey, yang kelima. Invoice yang diterima sebanyak 530 belum diambil kira dalam jumlah akaun belum bayar. Maksudnya terdapat pembelian, pemilik ini membeli barang niaga sebanyak 530, tetapi invoice-nya telah tertinggal, terlepas pandang dan tidak diambil kira. Jadi jumlah ni pelajar mestilah mengambil jumlah akaun belum bayar sebanyak 13,960, kita tolak dengan 530 dan dapatlah jumlah akaun belum bayar yang sepatutnya atau yang terkini. Okey, perkara ke-6. Kenderaan perniagaan dibeli pada 1 Julai 2019. Kadar senilai kenderaan ialah 10% setahun atas kos. Okey, apabila kenderaan perniagaan dibeli pada 1 Julai, perniagaan ini menutup ataupun tahun kewangannya berakhir pada 31 Disember. Jadi para pelajar hendaklah mengira tempoh antara bulan Julai dengan bulan Disember. Biasanya kita akan menggunakan jari. Okey, bermula dengan Julai, okey, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Bermaksud 6 bulan. Jadi pengiraannya akan ditunjukkan dalam kita menjawab nanti. Okey, kadar senilai kenderaan ialah 10% setahun atas kos. Okey, kita teruskan. Apa yang dikendaki dalam soalan ini? Okey, pelajar dikendaki menyediakan penyata mengira modal pada 1 Januari ataupun disebut sebagai penyata mengira modal awal. Iaitu 1 Januari ini merujuk kepada awal tahun perakaunan. Okey, B. Penyata mengira modal pada 31 Disember 2019 atau kita anggap sebagai penyata mengira modal akhir. Okey, C. Penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey, yang ini kita akan kira sama ada peniaga ini mendapat untung atau rugi. Sebagaimana yang cikgu cuba jelaskan di awal pelajaran tadi, tajuk ini sangat berfaedah, sangat bermakna kepada pelajar prinsip perakaunan kerana inilah satu-satunya cara bagaimana kita dapat membantu peniaga kecil yang tidak menyediakan perakaunan secara sistematik untuk mendapatkan 4 perkara, iaitu modal awal, modal akhir, untung atau rugi dan juga menyediakan penyata kedudukan keuangan. Akhir sekali kita akan sediakan penyata kedudukan keuangan yang pada tarikh 31 Disember 2019. Okey, kita teruskan dengan bahagian A. Okey, cara menjawab. Okey, di sini cikgu senaraikan balik apa yang ada pada 1 Januari 2019 dalam soalan. Okey, berdasarkan soalan ini, pelajar dikendaki mengkelaskan semua item. Semua item itu semua butiran yang terdapat pada 1 Januari 2019 kepada sama ada aset atau liability. Okey. Jadi kita lihat sini kenderaan tidak dinyatakan pada 1 Januari. Okey, perabot bernilai 15,400 dianggap sebagai aset, akaun belum terima aset, bank aset, inventory awal aset, komisen belum terima aset, akaun belum bayar liability, kadar
bayaran belum bayar liability. Insurans perlu bayar tidak ada jumlahnya, jadi abaikan. Dan susut nilai terkumpul perabot sebanyak 1540 dianggap sebagai aset. Okey. Okey, pelajar dikenaki menyediakan penyata mengira modal pada 1 Januari 2019 ataupun boleh juga dianggap sebagai menyediakan penyata mengira modal awal. Okey, bentuknya begini, formatnya gini. Mula-mula pelajar tunjukkan aset yang ada pada 1 Januari. Okey, contoh di sini perabot. Nilainya 15,400. Kita tolak 1540 dapat 13,860. Okey, akaun belum terima 12,500. Bank 9,800 diambil daripada 1 Januari. Inventory awal 32,450. Komisen belum terima 230. Jadi kita ada berapa aset di sini? Kita ada 5. Perabot, akaun belum terima, bank, inventory dan komisen belum terima. Jadi pelajar jumlahkan semua daripada perabot, tambah akaun belum terima, tambah bank, tambah inventory dan tambah komisen belum terima. Jadi jumlahnya adalah sebanyak 68,840. Okey. Ini jumlah aset. Kemudian kita akan tolak dengan jumlah liability. Okey. Apakah liability yang ada dalam soalan ini? Okey, yang pertama adalah akaun belum bayar. Ini kita ambil terus daripada apa yang ada dalam soalan pada 1 Januari 2019. Okey. Seterusnya, pelajar masukkan kadar bayaran belum bayar pada 1 Januari sebanyak 420. Nah, oleh kerana ada 2 saja liability pada 1 Januari, maka kita jumlahkan 11,860 tambah dengan 420 dan letak jawapannya di sebelah. Maksudnya kita ada 3 kolom di sini. Butiran, jumlah atau RM yang pertama dan juga RM yang kedua. Jadi jumlah liability adalah 12,280. Okey, langkah seterusnya adalah pelajar mengambil jumlah aset sebanyak 68,840 dan kita tolak dengan 12,280. Jadi jumlah yang kita dapat adalah 56,560. Dan pada jawapan tu pelajar boleh tanda tulis sebagai modal pada 1 Januari 2019 ataupun dianggap sebagai modal awal. Okey, harap pelajar dapat ikut. No? Okey, sekali lagi cikgu jelaskan di sini cara mengira penyata mengira modal pada 1 Januari 2019 atau modal awal adalah dengan mengambil semua item yang ada pada 1 Januari 2019, mengkelaskannya kepada aset dan juga liability. Lepas tu kita tolak aset, tolak liability, dan berapa yang ditinggal, yang berbaki, yang ada adalah dianggap sebagai modal awal atau modal pada 1 Januari. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan bahagian B. Jadi bahagian B ni kita anggap sebagai langkah yang kedua. Untuk apa? B adalah menyediakan penyata mengira modal akhir atau modal pada 31 Disember 2019. Jadi untuk memudahkan pelajar, cikgu mengambil balik soalan yang ada yang berkait dengan 31 Disember. Okey, kita lihat di sini. Dan seperti biasa kita akan membuat perkelasan. Kenderaan sebanyak 27,000, perabot tanda tanya, maksud kita akan kira. Akaun belum terima 14,580, bank 800 dalam kurungan bermaksud adalah overdraft, iaitu liability. Inventory akhir 3226, inventory adalah aset. Komisen belum terima tiada jumlahnya, jadi abaikan.
Akaun belum bayar 13,960. Kadar bayaran belum bayar, abaikan. Insurans prabayar akhir iaitu 300 dan susut nilai terkumpul perabot yang mesti kita kira. Okey, seperti yang cikgu dah jelaskan tadi dalam bahagian awal, maklumat tambahan satu kita anggap sebagai membawa masuk modal tambahan. Tandakan sebagai modal tambahan. Okey, maklumat tambahan dua, pemilik perniagaan membuat ambilan tunai 300 setiap bulan. Jadi setahun ada 12 bulan. Pelajar ambil jumlah 300, darab dengan 12 bulan dan pelajar akan dapat jumlah ni sebanyak 3,600. Jadi tandakan perkara nombor 2 ni sebagai ambilan. Sangat penting untuk bahagian ini. Dalam maklumat tambahan biasanya dalam tajuk ini kita akan dua bahagian, dua perkara yang berkait dengan maklum modal tambahan dan juga ambilan. Dua perkara ini akan digunakan semasa menyediakan penyata mengira untung atau rugi, bahagian C nanti. Okey, kemudian kita teruskan yang ketiga ni, maksudnya wujudnya hutang lapuk, dan hutang lapuk ni mestilah ditolak daripada akaun belum terima yang ada iaitu 14,580. Dan daripada jumlah itu maka kita akan dapat akaun belum terima bersih. Okey, perkara keempat, peruntukan hutang ragu dianggarkan 5% daripada penghutang bersih. Perkataan penghutang bersih itu sebenarnya boleh juga dianggap sebagai akaun belum terima bersih, ya, selepas kita tolak hutang lapuk sebanyak 500 tadi. Perkara kelima, invoice yang diterima 530 itu merupakan pembelian, ya. Pemilik perniagaan membeli barang niaga secara kredit. Jadi jumlah dalam akaun belum bayar mestilah ditambah kerana wujudnya ambilan yang tertinggal catatan. Okey, seterusnya bahagian ke-6, maklumat tambahan ke-6, kenderaan perniagaan dibeli pada 1 Julai 2019, kadar sud nilai kenderaan adalah 10% setahun. Yang ini adalah penambahan terhadap kenderaan dan juga kadar susut nilai kenderaan mesti dikira setahun untuk jumlah keseluruhan, dan juga pembelian yang baru sebanyak 10% mesti didarab, jumlah yang dibeli itu mestilah didarab dengan 10% dan didarab juga dengan tempoh, iaitu seperti yang kita kira tadi 6 bulan, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Okey, kita pergi ke langkah seterusnya. Okey, sama seperti penyata mengira modal awal, penyata mengira modal akhir pun mempunyai format yang sama, iaitu jumlah aset kita akan tolak dengan jumlah liability tetapi pada tarikh 31 Disember berdasarkan apa yang diberi dalam soalan dan mengambil kira maklumat tambahan. Okey, jadi kita cuba selesaikan penyata mengira modal akhir. Okey, yang pertama sekali, pelajar boleh masukkan kenderaan sebanyak 27,000. Kemudian kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, cara pengiraannya cikgu telah tunjukkan di sini. Okey, dalam setahun susut nilai terkumpul kenderaan tu apa? Dia dah daripada 27,000 kita akan darab dengan 10% atas kos. Jadi caranya kenderaan atas kos didarab dengan 10%. 27,000 kita darab dengan 10%, kita akan dapat 2,700. Okey, daripada jumlah 2,700 itu, kemudian kita akan darab dengan 27,000 darab 10% iaitu 2,700. 2,700 kita darab dengan 6/12, ya. Jadi kita akan dapat jumlahnya 1,350. Okey, kita buat pengiraan.
27,000 darab 10%. Okey, 2,700 kali dengan 6 bahagi 12 bulan. Jadi kita dapat 1350. Okay. Jumlah di sini sepatutnya adalah 27,000 ya, bukan 2,700 ya. 27,000 darab 10% dapat 2,700. 2,700 kita darab dengan 6, kita bagi 12 dapat 1350. Jadi 27,000 tolak 1350, jadi jumlah yang kita perolehi adalah sebanyak 25,650. Okey, seterusnya kita akan tulis perabot sebanyak 17,800. Okey. Perabot telah pun dijelaskan jumlah akhirnya, iaitu macam mana kita dapat 17,800 jumlahnya. Ambil baki awal 15,400, kemudian kita tambah dengan pembelian kita tambah dengan perabot yang dibawa masuk sebanyak 2,400 dibawa masuk oleh pemilik, jadi jumlahnya menjadi 17,800. Kemudian kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul perabot. Okey, cara pengiraannya cikgu dah tunjukkan di sini. Pada tahun pertama, tahun pertama ada 1,540 susut nilai yang telah pun berlaku. Kemudian pada tahun kedua, jumlahnya sama, ya, 1,540. 1,540 kita tambah dengan 1,540. Okey, kita dapat 3,080. Jadi daripada jumlah 3,080 tu, ya, pelajar boleh kira ini dulu. Kemudian bila perabot baru dibawa masuk oleh pemilik, kita ambil 2,400 darab 10%, dapat 240 darab 9 bulan bahagi dengan 12 bulan, iaitu 180. Okey, 180 kita tambah dengan 3,080. Jumlahnya adalah sebanyak sud nilai terkumpul perabot sebanyak 3,260. Jumlah perabot 17,800 tolak sud nilai terkumpul 3,260. Jadi pelajar akan dapat jumlahnya sebanyak 14,540. Okey. Jadi boleh kita teruskan. Okey, seterusnya akaun belum terima. Okey, akaun belum terima tadi berdasarkan maklumat tambahan, jumlah akaun belum terima adalah sebanyak 14,580 ya. Angkanya 14,580 bukan 14,080. 14,580 tolak 500 hutang lapuk. Jadi kita dapat 14 atau akaun belum terima bersih 14,080. Daripada jumlah 14,580 baki akhir pada 31 Disember tolak 500, jadi dapat jumlah ni lah. Okay, seterusnya daripada jumlah 14,080 yang dipanggil sebagai akaun belum terima bersih, kita akan darab dengan 5% dan jumlahnya adalah 704. Jadi pelajar perlu tolak akaun belum terima bersih 14,080 tolak 704. Jadi jumlah yang kita dapat adalah sebanyak 11,400. Okay, seterusnya kita akan tambah dengan inventory akhir sebanyak 3,226. 3,226. Okey, seterusnya kita ambil pula insurans prabayar sebanyak 300. Jadi jumlah di sebelah kanan sekali ni ya, kolom yang ketiga, 1, 2, 3, pelajar tambah keseluruhan ni 25,650 tambah 14,540 tambah 11,400
tambah 3226 tambah 300. Jadi kita dapat jumlah sebanyak 84116. Okey. Dan seterusnya kita perlu buat apa? Kita perlu tolak dengan liability. Okey. Liability semasa sebenarnya liability saja ya. Asset tolak liability. Okey, kemudian kita dapati sini ada akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar asalnya sebanyak 13960. Lepas tu kita tambah dengan maklumat tambahan 5 iaitu invoice yang diterima yang belum diambil kira sebanyak 530 menjadikan jumlahnya sebanyak 14490. Kemudian kita ambil overdraft bank ya. Jumlah baki bank pada 31 Disember dalam kurungan 9800 dianggap sebagai overdraft. Overdraft adalah liability. Jadi di sini aset kita akan tolak dengan liability. Jumlahkan dulu jumlah aset ni, bukan semasa ya, liability saja. Lepas tu kita tambah 14490 tambah 800, jumlahnya kita pindahkan ke sebelah atau sebelah kanan sebanyak 15290. Jadi langkah seterusnya adalah mengambil jumlah 84116 jumlah aset, tolak jumlah liability sebanyak 15290. Jadi kita akan dapat jawapan iaitu modal pada 31 Disember 2019 sebanyak 68826 ya. Dan ini adalah dipanggil sebagai modal akhir ataupun modal pada 31 Disember 2019. Okey, harap pelajar dapat ikut mengira dan dapat membezakan di antara penyerta mengira modal awal dengan penyerta mengira modal akhir. Perbezaannya yang agak ketara di sini adalah penyerta mengira modal awal hanya melibatkan senarai pada 1 Januari aset dan juga liability. Tetapi penyerta mengira modal akhir atau 31 Disember bukan saja melibatkan perkara-perkara yang ada pada 31 Disember tetapi juga melibatkan maklumat tambahan. Okay, jadi kita dapat modal akhir atau modal pada 31 Disember 2019 sebanyak 68826. Okey, kita teruskan ke bahagian C iaitu menyediakan penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, penyata mengira untung rugi. Okey, cikgu nak bagi satu petua di sini, no? Petuanya singkatannya kita boleh sebut sebagai MAA. Okey, boleh ikut MAA tolak MT tolak MA. Dan biasanya dalam kelas cikgu biasanya akan sebut pelajar sebut ma dua harakat. Okey, MAA tu, 2A tu kita panggil ma dua harakat. Tolak MT, tolak apa? Tolak modal tambahan. Dan kita tolak MA. 1A saja yang dipanggil sebagai ma satu harakat. Okay, cikgu ulang balik. MAA tolak MT tolak MA. Maksudnya yang pertama tu ma dua harakat. MAA. Kemudian kita tolak MT iaitu modal tambahan dan tolak MA modal awal yang kita panggil sebagai ma satu harakat. Okey, seterusnya ini bentuk penyerta mengira untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 sebagaimana yang cikgu sebutkan tadi sebentar tadi. Kita akan mula dengan modal akhir. Okey, modal akhir daripada mana kita dapat? Kita dapat modal akhir daripada penyediaan selepas kita menyediakan penyerta mengira modal akhir. Jadi adalah penting bagi soalan ini sekiranya pelajar tersilap mengira modal akhir, kesan dia kita akan dapati jawapan yang kita akan dapat sama ada untung atau rugi nanti adalah tidak tepat. Jadi dalam
prinsip perakaunan ni pelajar perlulah membuat banyak latihan, kerana dengan latihan itulah kita akan memperolehi kesempurnaan dalam pengiraan dan seterusnya, keyakinan diri untuk menjawab dengan tepat dalam sebarang latihan ataupun ujian dan peperiksaan. Okay, selepas modal akhir, MA tambah dengan A. Okay, A itu adalah ambilan yang kita panggil sebagai ma dua harakat. Modal akhir tambah ambilan. Okay, di sini cikgu dah tunjukkan bagaimana ambilan tu. Ambilan sebanyak 300 sebulan dibuat selama setahun. Jadi kita darab dengan 12 bulan. Kita dapat jumlahnya 3,600. Jadi modal akhir tambah ambilan dan jumlah yang kita dapat adalah 72,426. Okey, modal akhir tambah ambilan, kita dapat jumlahnya 72,426. Kemudian kita akan tolak dua lagi perkara, iaitu kita akan tolak MT, maklumat modal tambahan, okey, MT, dan kita akan tolak lagi MA. MA itu adalah modal awal. Okey, kita tunjukkan di sini. Kita tolak modal awal, letak dia di sebelah dulu sebab kita nak kira jumlah dia. Modal awal 56,560. Modal awal ni kita dapati dari mana? Kita dapat daripada penyediaan penyata mengira modal awal di bahagian A tadi. 56,560. Kemudian kita akan tambah dengan modal tambahan sebanyak 2,400. Jadi modal awal tambah modal tambahan, pelajar pindahkan jumlahnya ke sebelah. Jadi bila kita tambah 56,560 tambah 2,400, jadi kita dapat 58,960. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat? Okey, berdasarkan apa yang ditunjuk di sini, jumlah modal akhir tambah ambilan akan ditolak dengan jumlah modal awal dengan modal tambahan sebanyak 58. Okay, kita mula 72,426 kita akan tolak dengan 58,960. Jadi jumlah yang kita akan dapat adalah 13,466. Okey. Oleh kerana jumlah yang kita dapat ini adalah positif, iaitu 13,466, maka kita sebut sebagai untung bersih. Jadi pelajar boleh lihat di sini bagaimana kita mengira, penyerta mengira untung rugi hanya melibatkan 4 perkara: modal akhir, tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Jika jumlahnya positif, maka kita boleh anggap sebagai kita telah pun mendapat untung bersih. Jadi kita tulis sebagai untung bersih sebanyak 13,466. Okey. Jadi cikgu suka ingatkan di sini bagaimana kita dapat ambilan tadi adalah daripada maklumat tambahan. Kedua, modal tambahan kita dapat daripada maklumat tambahan pertama, iaitu pemilik membawa masuk perabot sebanyak 2,400. Yang itu dianggap sebagai modal tambahan. Jadi di peringkat awal menjawab soalan lagi, pelajar sudah boleh menanda atau mengelaskan bahagian ambilan dan juga modal tambahan. Seterusnya kita ke bahagian D, iaitu menyediakan penyerta kedudukan keuangan pada 31 Disember 2019. Okey, format dia mestilah dalam bentuk format penyerta. Kita ada berapa kolom? Kita ada 5, kan? Yang pertama butiran, nilai kos, susut nilai terkumpul, nilai buku dan juga jumlah. Cuma penyerta kedudukan keuangan yang melibatkan tajuk rekod tak lengkap ni biasanya akan mengambil hanya baki akhir. Jadi kadang-kadang dia tak sepenuhnya macam penyerta kedudukan keuangan yang pelajar belajar dalam tajuk perniagaan milikan tunggal. Okay, jadi kita mula. Okey, yang pertama sekali kita mesti tulis aset bukan semasa. Berdasarkan soalan tu pelajar dah kelaskan
Aset bukan semasa apa? Yang pertama kenderaan, yang kedua perabot. Okey, ingat lagi pada pelajaran yang pertama, bagaimana cikgu meminta pelajar mengingat aset bukan semasa dengan apa? Dengan menyebut pergi, pulau, Langkawi, ambil kereta mewah. Pergi tu premis, pulau tu, okey. P yang kedua perabot, pergi pulau, Langkawi tu lekapan, ambil tu alatan pejabat, kereta tu kenderaan, mewah tu mesin. Okey. Jadi daripada situ kita boleh ingat daripada soalan ini hanya ada dua, iaitu kenderaan dan juga perabot. Okey, aset bukan semasa, kenderaan kita ambil terus nilai buku dia yang telah dikira, iaitu 25650. Kemudian pelajar tambah dengan perabot sebanyak 14540. Okey, jadi jumlahnya kita dapat 40190. Okey, dapat. Okey, pelajar boleh kira no? 25650. Kemudian kita akan tambah dengan perabot sebanyak 14540. Alright. Rujuk kepada penyertaan mengira modal akhir tadi, ya. Okey, seterusnya kita akan sediakan dan tunjukkan aset semasa. Aset semasa di sini akaun belum terima, inventory, insurans prabayar, ya. Akaun belum terima, kita tunjukkan pada kolom yang ketiga bagi memudahkan penyeraan. Sebenarnya bahagian aset semasa ni tidak terlibat dengan nilai kos, nilai terkumpul dan nilai buku. Cuma dari segi susunannya untuk memudahkan pelajar, kita letak pada kolom yang ketiga. Dia tidak ada kaitan dengan bahagian atas. Yang hanya terlibat adalah aset bukan semasa. Okay, seterusnya yang kedua adalah inventory akhir. Dan yang ketiga adalah insurans prabayar. Okey. Semua ini adalah atau terdapat dalam soalan pada 31 Disember 2019. Okey, jumlahkan dulu aset semasa. Kita dapat jumlahnya 43926. Okey. Seterusnya kita akan tolak liability semasa. Okey, liability semasa yang ada dalam soalan yang pertama adalah bank. Kenapa bank dianggap sebagai liability semasa? Sebab bank tu dalam kurungan. Bila dalam kurungan bermakna bank tu adalah overdraft. Overdraft. Jadi kita rujuk kepada liability semasa. Okay, seterusnya akaun belum bayar 14,490. Okay, pelajar tambahkan 800 dengan 14,490. Jadi jumlahnya menjadi 15,290. Okey, jadi kita dah lihat di sini kita ada jumlah aset semasa diletak pada kolom terakhir. Okey, jumlah aset semasa kolom yang kita panggil yang ketiga lah. Ya, jumlah liability semasa pun kolom ketiga. Jadi jumlah ni kita akan tolak aset semasa 43926. Kita akan tolak dengan liability semasa sebanyak 15,290. Jadi lepas ditolak, pelajar akan dapat jumlah sebanyak 28,636. Jumlah ini aset semasa tolak liability semasa adalah dipanggil sebagai modal kerja. Okey. Seterusnya kita letak modal kerja di kolom terakhir. Dan seterusnya kita akan tambah jumlah aset bukan semasa, kita tambah dengan modal kerja dan kita akan dapat jumlahnya sebanyak 68826. Bahagian jumlah ni kita tak tulis apa-apa, tetapi jumlah ini adalah merujuk kepada
dipanggil sebagai aset bersih. Okay, sebagai pengetahuan tambahan. Okay, jadi kita dapat angka pengimbangnya 68826. Okay, seterusnya pelajar kita akan sediakan bahagian ikuti pemilik. Okay, ikuti pemilik melibatkan modal awal, modal akhir, modal tambahan dan juga ambilan. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Ikuti pemilik melibatkan modal awal, modal akhir, ambilan dan juga modal tambahan. Okay, ini cara susunnya kita tulis di kolom terakhir. Modal awal 56560 tambah modal tambahan 2400 dan tambah untung bersih 13466. Okay, untung bersih kita dapat daripada penyata mengira untung bersih. Okay, kemudian kita jumlahkan sebanyak 72426 dan kita tolak ambilan sebanyak 3600. Jadi jumlah yang kita dapat selepas kita tolak ambilan adalah modal akhir sebanyak 68826. Jadi di sini pelajar dah lihat ya bagaimana kita dapat angka pengimbang untuk bahagian atas, iaitu aset semasa, aset bekas semasa, aset semasa, liability semasa, hasil tambah daripada jumlah aset bekas semasa dengan modal kerja, kita dapat 68826. Dan seterusnya di bahagian bawah sekali, selepas kita tambah modal awal, tambah modal tambahan, tambah untung bersih, tolak ambilan, kita dapat jumlah yang sama. Jadi di sini sekiranya pelajar dapat jawab begini, maksudnya pelajar dah pun menjawab dengan tepat dan memperolehi markah penuh dalam menyediakan penyata kedudukan keuangan. Jadi kita dah pun jawab sampai ke bahagian A, B, C dan D. Jadi seterusnya sebagai ulang kaji, jadi kita teruskan dengan latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan ni pelajar ingat balik apa yang telah dipelajari dari awal rancangan ini tadi sampai ke bahagian ni. Okey, nombor 1. Ya, nyatakan cara untuk menyediakan penyata mengira modal awal. Okey, bagaimana caranya? Okey, pelajar fikirkan dulu sejenak. Okey, caranya adalah kita mengambil semua aset, kemudian kita tolak semua liability, okey, termasuk juga aset, termasuk baki bank tertunai. Kita tolak dengan jumlah liability yang terdapat pada 1 hari bulan atau awal 1 hari bulan 1 Januari 2019 saja. Okey. Ini jawapannya, semua aset termasuk baki awal bank, tolak semua liability pada awal tahun perakaunan. Jadi soalannya bukannya susah ya. Agak mudah untuk pelajar ingat. Okey, yang kedua. Nyatakan cara untuk menyediakan penyata mengira modal akhir. Okey, cara mengira modal akhir, cuba ingat balik. Mula-mula kita fokus pada 31 Disember 2019. Kemudian kita ambil kira maklumat tambahan. Okey, selepas mengambil kira maklumat tambahan, pelajar sediakan penyata mengira modal akhir dengan jumlah aset tolak jumlah liability. Okey, ini jawapannya. Semua aset termasuk baki akhir bank, tolak semua liability. Okey, dan termasuk maklumat tambahan kecuali ambilan dan modal tambahan pada akhir tahun keuangan. Okey, semua aset termasuk baki akhir bank, tolak semua liability. Kemudian termasuk juga maklumat tambahan kecuali ambilan dan modal tambahan pada akhir tahun keuangan. Yang ketiga, nyatakan cara untuk menyediakan penyata mengira untung rugi. Okey, jadi cara mengira seperti yang cikgu jelaskan tadi, kita ada rumus khas iaitu modal akhir tambah ambilan, tolak modal tambahan dan tolak modal awal. Okey, singkatannya MAA, tolak MT, tolak MA. Kalau disebut, kita sebut sebagai
ma 2 harakat, tolak MT, tolak ma 1 harakat. Okey. Boleh ingat? Senang saja kan? Okey, seterusnya soalan yang keempat. Nyatakan cara untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, bagaimana cara menyediakan penyata kedudukan kewangan? Di awal-awal pelajar melihat soalan tadi, cikgu dah minta pelajar menulis di atas 31 Disember 2019 sebagai akhir baki HB dan PKK. Bermakna penyata kedudukan kewangan kita adalah bermula pada 31 Disember 2019. Okey, ini jawapannya. Ambil semua item aset, liability dan equity pemilik pada akhir tahun keuangan. Okey, baki akhir sahaja. Okey, kita teruskan ke soalan yang kelima. Nyatakan dua kaedah penentuan untung atau rugi perniagaan. Okey, seperti yang cikgu jelaskan di awal-awal pelajaran tadi, kita ada hanya dua kaedah saja penentuan untung atau rugi perniagaan mengikut rekod tak lengkap, iaitu kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. Dan hari ini kita sebenarnya belajar rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Okey, kita akan teruskan lagi pada masa yang akan datang dengan mempelajari kaedah analisis. Okey, seterusnya soalan yang keenam. Nyatakan 4 sebab wujudnya rekod tak lengkap. Okey, mengapa berlakunya rekod tak lengkap dalam perniagaan? Okey, sebabnya adalah satu, pelajar membuat amalan catatan tunggal. Catatan tunggal sebagai contoh, pelajar hanya peniaga hanya mencatat duit masuk dan duit keluar tanpa sistem catatan bergu yang lengkap. Yang kedua, berlaku kemusnahan dan kehilangan rekod perakaunan di premis perniagaan mungkin disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kebakaran ataupun perbuatan jenayah dan khianat, yang mana rekod-rekod perakaunan tu di kedai ataupun premis perniagaan dipecah masuk dan rekod perniagaannya diambil dan dibuang. Okey. Yang ketiga, sistem penyimpanan dokumen sumber urus niaga yang tidak sistematik. Ya, seperti yang pelajar yang telah pelajari, apabila kita tidak mengurus dokumen sumber dengan sistematik, maka kita akan berakhir dengan sistem yang tidak lengkap. Sistem yang tidak lengkap, yang tidak sistematik, yang mana kita gagal untuk menyediakan rekod perakaunan dengan sempurna. Yang keempat adalah tiada catatan urus niaga. Mungkin peniaga terlupa membuat catatan urus niaga bila setiap kali berlakunya urus niaga. Jadi ada 4 sebab wujudnya rekod tak lengkap. 1, amalan catatan tunggal. 2, kemusnahan dan kehilangan rekod perakaunan. 3, sistem penyimpanan dokumen sumber urus niaga yang tidak sistematik. 4, tiada catatan urus niaga. Dan soalan terakhir untuk hari ini adalah nyatakan 4 implikasi. Perkataan implikasi itu adalah kesan rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan. Nyatakan 4 implikasi rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan. Okey, 1, imbangan duga tidak dapat disediakan. 2, untung rugi mungkin terkurang nilai atau terlebih nilai, dalam arti kata lain tidak tepat. Pengiraan untung dan rugi tidak tepat. Yang ketiga, menyukarkan penyediaan penyata kedudukan keuangan. Jadi agak sukar untuk menyediakan penyata kedudukan keuangan jika wujudnya rekod tak lengkap. Dan yang keempat, akhir sekali, dengan tiadanya rekod yang lengkap dalam perniagaan akan mudah berlakunya penyelewengan. Penyelewengan mudah berlaku kerana kesilapan sukar dikesan. Jadi atas tajuk ini
atas 4 perkara ini, maka kita dapati kenapa wujudnya rekod tak lengkap. Jadi cikgu dah pun jelaskan tadi bagaimana pelajar selepas mempelajari tajuk ini dapat menolong peniaga yang tidak menyediakan rekod yang sistematik untuk mendapatkan 4 perkara, iaitu memperolehi, membantu peniaga untuk mendapatkan modal awal, modal akhir, untung atau rugi, dan juga menyediakan penyerta kedudukan keuangan. Okey, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian para pelajar sekalian, dan mohon maaf jika terdapat kesilapan di pihak cikgu yang menyampaikan pada hari ini. Akhir kata, selamat belajar, teruskan belajar, dan kita akan berjumpa lagi dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.